Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi kita akan sambung belajar untuk 9.2 ekologi populasi. Baiklah, dalam bab ini, subtopik ini kita akan belajar mengenai interaksi populasi dan persekitaran. Apakah faktor yang mempengaruhi taburan populasi tumbuhan? Seperti yang kita tahu, antaranya adalah cahaya kan. Sebab tumbuhan ni kita tahu ia akan melakukan fotosintesis. Jadi cahaya ini sangat penting untuk fotosintesis. Kawasan yang kurang cahaya akan ada sedikit sahaja bilangan tumbuhan. Kawasan yang mempunyai keamatan cahaya yang lebih tinggi akan mempunyai lebih banyak tumbuhan. Okey, kemudian suhu. Suhu optimum untuk pertumbuhan-tumbuhan antara 25 darjah Celsius hingga 30 darjah Celsius. Kalau suhu terlalu tinggi, enzim akan ternyah asli. Yang ni kita dah belajar dalam bab 5 sebelum ni kan. Okey, proses biokimia akan terganggu jika enzim ternyah asli. Antaranya ia akan merencatkan pertumbuhan-tumbuhan, meningkatkan kadar sejatan secara transpirasi, menurunkan kadar fotosintesis. Suhu rendah akan mengurangkan aktiviti enzim. Kemudian lagi adalah mengenai kandungan mineral. Kandungan mineral ia akan mempengaruhi kadar penyerapan air secara osmosis. Kandungan garam yang tinggi menyebabkan tumbuhan hilang air secara osmosis. Mineral perlu untuk menghasilkan protein, enzim, nukleotida dan vitamin. Kemudian faktor yang mempengaruhi taburan populasi tumbuhan adalah air. Air ini perlu untuk aktiviti enzim, untuk fotosintesis, untuk pengangkutan serta sokongan dalam tumbuhan herba. Kita dah belajar bab 3 baru ni, di mana bagi tumbuhan herba, kesegahan sel akan memberi sokongan kepada tumbuhan herba. Kawasan kering dan berkutub mempunyai taburan populasi dan kepadatan yang rendah. Lagi adalah pH tanah. pH tanah penting untuk penyerapan nutrien oleh akar. Perubahan pH akan mengganggu penyerapan nutrien dan seterusnya akan mengganggu pertumbuhan pokok. Yang tadi tu kita bincangkan adalah untuk populasi tumbuhan. Sekarang kita akan bincangkan faktor yang akan mempengaruhi taburan populasi haiwan. Pertama ialah suhu. Kawasan yang terdedah pada suhu yang tinggi akan kurang diduduki oleh haiwan. Contoh kalau itu adalah cacing, siput kan. Okey, air. Haiwan ni dia akan lebih tertumpu pada kawasan yang mempunyai sumber air yang mencukupi untuk minum dan menyejukkan badan. Tempat membiak. Tempat yang sesuai dan selamat perlu untuk melahirkan dan membesarkan anak. Kemudian bekalan makanan. Penting untuk kemandirian kerana haiwan ialah heterotrof. Ia tak dapat buat makanan sendiri tapi ia akan makan orang lain lah. Orang lain ke organisma lain Okey, bergantung pada tumbuhan dan haiwan lain sebagai makanan. Corak taburan populasi. Ada yang corak berkelompok, iaitu organisma berkelompok membentuk kumpulan yang terpisah, dia berkelompok. Keadaan ini disebabkan oleh taburan sumber yang tidak sekata dalam sebuah kawasan. Ada yang secara rawak. Taburan organisma berada dalam corak yang bebas di dalam sesebuah kawasan. Taburan ini melibatkan spesies yang kurang berinteraksi antara satu individu dengan individu yang lain. Kemudian kita ada corak taburan populasi sekata, di mana organisma tersebar di seluruh kawasan yang diduduki. Taburan ini melibatkan spesies yang mana setiap individu bersaing merebut sumber yang terhad dalam sesebuah kawasan. Jadi kita boleh buat anggaran saiz populasi. Apa maksud saiz populasi? Bilangan organisma yang terdapat dalam suatu populasi. Apakah yang dimaksudkan dengan kepadatan populasi? Bilangan individu satu spesies per unit
keluasan habitat. Jadi kita boleh menganggarkan saiz populasi dengan beberapa cara. Okey, untuk menganggar saiz populasi tumbuhan daratan atau haiwan yang tidak aktif atau bergerak sangat perlahan, kita boleh menggunakan teknik persampelan kuadrat. Apa itu kuadrat? Ini dia kuadrat. Ini yang pelajar ni tengah buat ni. Struktur rangka berbentuk segi empat sama yang diperbuat daripada kayu, besi atau plastik. Dipecahkan kepada bahagian yang sama besar. Saiz kuadrat bergantung kepada jenis dan saiz organisma, keluasan kawasan kajian, taburan dan kepadatan. Kalau kat Malaysia kita biasa guna yang empat segi kan, tapi kalau kat overseas ada je yang bentuk bulat. Okey Itu biasa kat Malaysia bentuk segi empat samalah. Okey, jadi antaranya yang kita boleh kira menggunakan teknik persampelan kuadrat ialah frekuensi. Yang ni kamu kena hafal rumus ni So frekuensi ni apa? Frekuensi ni ialah kebarangkalian untuk memperoleh individu sesuatu spesies tumbuhan dalam setiap kuadrat. Apa rumus dia? Bilangan kuadrat yang mengandungi spesies yang dikaji bahagi dengan jumlah bilangan kuadrat yang digunakan darab 100%. Okey, contohnya soalan satu ni Jadual di bawah menunjukkan hasil aktiviti yang dijalankan untuk mengkaji populasi Mimosa pudica. Mimosa pudica ni pohon semalu. Yang kalau kita sentuh tu daun dia akan tertutup. Di kawasan padang. Hitung frekuensi Mimosa pudica. Jadi sekarang ni kita menggunakan 10 kuadrat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So jumlah bilangan kuadrat yang digunakan adalah 10. Kira bilangan kuadrat yang mengandungi spesies yang dikaji. Yang kuadrat 1 ada. 1, 2, 3, 4. Yang ni tak ada, jangan kira lah. 5, 6. Jadi ada 6 bilangan kuadrat yang mengandungi spesies yang dikaji. Jadi apakah frekuensi dia? 6 bahagi 10 darab 100%, maka frekuensinya adalah 60%. Itu adalah untuk frekuensi. Sekarang kita pergi kepada kepadatan. Apa maksud kepadatan? Bilangan individu purata sesuatu spesies per unit luas kawasan kajian. Apa rumus dia? Untuk kepadatan, jumlah bilangan individu spesies yang dikaji dalam semua kuadrat bahagi dengan jumlah bilangan kuadrat yang digunakan darab luas suatu kuadrat. Biasanya kalau soalan formula ni ditanya untuk soalan dalam kertas objektif lah, paper 1. Okey, contoh 2. Okey, teacher minta seorang tolong baca. Siapa volunteer untuk baca soalan nombor 2? Okey, boleh. Siapa tu? Fadilah? Wajihah. Okey, Waji. Okey, Waji. Contoh 2. Jadual di bawah menunjukkan bilangan tumbuhan Q di dalam 10 kuadrat berlainan. Setiap satunya berukuran 2 meter darab 2. Dia hitung kepadatan Q. Okey, so dia minta kepadatan. Terima kasih Waji. Jadi apakah luas kuadrat tersebut? Dia dah bagi dah ni. 2 meter darab 2 meter. Okey. Jadi sekarang ni jumlah bilangan individu spesies yang dikaji dalam semua kuadrat ni, kamu tambahkan semua ni. Jumlah bilangan spesies ni, kamu jumlahkan, tambah semua, lepas tu kamu bahagi dengan berapa bilangan kuadrat digunakan? 10 kan? Tambahkan semua, bahagi dengan 10 darab luas satu kuadrat. 2 meter darab 2 meter, maka luas suatu kuadrat ialah 4 meter kuasa 2. Jadi bila kita kira, okey sayang, tengok yang ini adalah jumlah bilangan individu spesies yang dikaji dalam semua kuadrat. Ini adalah jumlah bilangan kuadrat yang digunakan. Ini adalah luas satu kuadrat. Jadi
Apakah kepadatannya? 3 jawapannya. Okey. Next, peratus litupan. Litupan merupakan luas permukaan tanah yang dilitupi oleh pucuk tumbuhan spesies tersebut. Peratus litupan ialah peratus permukaan tanah yang dilitupi oleh tumbuhan. Apa rumus dia? Luas kawasan yang dilitupi oleh spesies yang dikaji dalam semua kuadrat bahagi dengan jumlah bilangan kuadrat yang digunakan darab luas satu kuadrat. Okey, Amir baca soalan contoh 3 Mei. Darab 100%. Okey. Mei baca Mei. Amir Syarifuddin. Pelajar menjalankan kajian ke atas populasi di mana sekolah dengan menggunakan teknik bersampaian kuadrat Okey. Terima kasih Mei. Okey, so rumus dia luas kawasan. So kamu kena tambahkan semua ni bahagi dengan jumlah bilangan kuadrat yang digunakan. 6 kan? Darab dengan luas suatu kuadrat. Bila dia tak bagi tahu berapa luas kuadrat tu, kita fahamlah. Maksudnya luas kuadrat yang dia buat tu adalah 1 meter darab 1 meter. So 1 meter kuasa 2. Kalau yang contoh 2 tadi tu dia bagi. Jadi kalau dia tak bagi macam ni, kita fahamlah dia adalah 1 meter kuasa 2. Okey, darab dengan 100% maka dapatlah 0.38%. Okey, last kali untuk bab 9. Bagaimana kalau haiwan yang bergerak? Bagaimana? Adakah dalam kita nak kaji bilangan ulat beluncas di padang sekolah kan? Ada pokok-pokok kan? Boleh tak kita nak pergi belik setiap daun tu cari ulat beluncas kan? Jadi kita hanya buat anggaran. Kita akan menganggar saiz populasi organisma yang bebas bergerak dengan kaedah tangkap tanda lepas tangkap semula. Contoh siput, tikus, burung, ikan. Andaian kita dengan tiada kelahiran atau kematian, tiada perpindahan migrasi sama ada pindah masuk atau pindah keluar kawasan tu, dan haiwan tangkapan satu bergaul rawak dengan haiwan lain dalam habitat. Apa rumus dia? Okey, kita cerita dulu Katakanlah kita nak tangkap tikus. Okey. Jadi kita tangkap tikus. Tangkapan kali pertama, kita dapat tangkap tikus 10 ekor. Jadi 10 ekor tu adalah bilangan haiwan dalam tangkapan satu. Lepas kita tangkap, kita tanda dia. Ikutlah nak tanda, asalkan tanda tu takkan hilang. Contoh kita menggunakan dawat India. Sebab dawat India takkan hilang Ataupun kita tag dia ke, macam burung kita boleh tag. Okey. Jadi kita dah lepas kita tanda, kita lepaskan tikus tu ke habitat dia. Dan kita biarkan dia bergaul selama 5 hari hingga 7 hari. Tak boleh lama-lama. Kalau sampai setahun baru kita pergi balik kawasan tu, takut ataupun sebulan ke 2 bulan, takut ada yang beranak, ada yang mati, ada yang pindah tempat lain, ada yang tikus baru masuk tempat tu. So kita kena buat dalam lingkungan 3, 4, 5, 6, 7 hari lah, buat 5 hari lah. Selepas 5 hari ni. Selepas 5 hari kita pergi balik kawasan tu, kita akan tangkap balik siput dan kita kiralah bilangan haiwan siput dalam tangkapan kedua. Lepas itu kita pun kira. Katakanlah dalam tangkapan kedua kita dapat 8 ekor. Tadi tangkapan pertama 10 ekor kan? Tangkapan kedua 8 ekor. Kita pun kira bilangan yang bertanda. Katalah dalam 8 ekor ni ada 2 ekor bertanda. Jadi bilangan haiwan bertanda dalam tangkapan kedua ialah 2 ekor. Jadi saiz populasi adalah menggunakan formula 10 darab 8 bahagi dengan 2. So 80 bahagi dengan 2. So anggaran saiz populasi tikus di kawasan tersebut ialah 40 ekor. Sebab apa? Sebab kita tak mampu nak pergi cari tikus pada setiap kawasan tu. So kita buatlah kaedah tangkap tanda lepas tangkap semula. Tangkap dapat 10 ekor.
tanda lepas 5 hari tangkap semula. Kira bilangan dalam tangkapan kedua dan bilangan yang bertanda. So kita guna formula ni. Okay, so ni cara dia. Haiwan yang dikaji ditangkap secara rawak dalam kawasan kajian habitat semula jadi. Bilangan haiwan ditangkap dicatatkan. Setiap haiwan ditangkap ditanda contohnya dengan menggunakan pewarna kuku, cat atau daun India mesti yang kekal Haiwan yang telah ditanda dilepaskan semula ke kawasan kajian yang sama. Selepas satu jangka masa tertentu, tangkapan kedua dibuat secara rawak di kawasan kajian yang sama. Lepas itu, jumlah semua haiwan dalam tangkapan kedua iaitu bilangan haiwan yang bertanda dan tidak bertanda dicatatkan. Okey ya. Ni. Contoh ya. Ini dekat kebun sekolah. Tangkapan pertama dapat tangkap 5 ekor siput babi. Siput khinzir. Okey, tangkapan kedua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ekor dapat ditangkap siput ni. Tapi berapa yang bertanda? Bilangan bertanda tangkapan kedua 1, 2, 3, 4, 5. 5. Jadi formula dia bilangan dalam tangkapan pertama 5 darab dengan bilangan tangkapan kedua 8 bahagi dengan bilangan bertanda dalam tangkapan kedua 5. So kita dapat 8. Betul 8? Jadi saiz populasi tikus di kebun sekolah ialah 8 ekor. Betul ke saya buat ni? Sudah betul lah kan? 8 ekor.